Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi'alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berkati majlis kita pada malam ni dengan sama-sama kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkati Allah insya-Allah. Yang saya kasihi, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Saya nak salam dulu, saya takut tak ada salam. Salam. Tuan-tuan salam dulu, saya tak salam, saya nak salam juga lah. Di tuan-tuan imam, tuan-tuan ketua-ketua jabatan, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hana, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insya-Allah sambutan yang luar biasa. Minta maaf terlebih dahulu bagi pihak Masjid Al-Hana di atas sebarang kelemahan di luar jangkaan lah. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang pada malam ni. Saya tak mahu nak cakap panjang. Nah, penyumbang ramai yang menyumbang, ada yang menyumbang khemah, yang bagi kenderaan, golden sand, ada yang bagi minuman, ada yang bagi makanan dan banyak lagi. Mudah-mudahan setiap sumbangan tuan-tuan perempuan pada malam ni akan mendapat rahmat, keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu saya mengalung-alungkan kedatangan yang berbahagia Al-Ustaz Al-Fadil, Al-Ustaz Azhar Idrus dan rombongan. Inilah julung kali pihak Langkawi, khususnya Masjid Al-Hana, kita buat majlis yang seperti ini. Untuk makluman, kita cuba berhubung, saya ingat lebih daripada setahun nak dapatkan Ustaz Azhar Idrus, tapi macam tuan-tuan faham lah, kalau tengok malam ni pun sampai di luar sana, susah nak dapat di dalam kesempatan ni. Jadi kita harap kita akan mengambil manfaat sepenuhnya untuk sama-sama. Yang pertama, kita mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz, lebih kurang 1 jam, dan kita break sat untuk kita bagi laluan, untuk kita buat sikit pelancaran tabung kutipan Dewan Terbuka Masjid Al-Hana. Jadi tuan-tuan boleh tumpang menginfakkan pada malam ni. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan sesi kedua untuk soal jawab agama. Jadi itulah untuk makluman tuan-tuan dan perempuan. Lagi sekali bagi pihak majlis, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Azhar Idrus dan juga rombongan, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang menjayakan majlis pada malam ni. Terima kasih lagi sekali. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat rahmat Allah. Jangan lupa kita niat i'tikaf di dalam masjid. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati tuan pengerusi majlis kita pada malam ini, keseluruhan saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hana Kuah Langkawi, para imam, para bilas sekalian yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program kita pada malam ini, para penderma, begitu juga pihak keselamatan, polis, rela dan lain-lain lagi. Sama-sama kita semua panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah SWT. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan Allah
hitung apa yang kita amalkan atau kita buat pada malam ini sebagai suatu pahala yang akan ditulis di dalam buku catatan amalan kita, yang kita akan dapat baca balik buku itu pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Ni kali yang kedua lah datang ke Langkawi. Kuliah yang pertama, datang yang kedua. Datang yang pertama dulu kereta kabel. Baik. Allah sebut dalam suatu ayat yang pendek di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Hanya senya kehidupan ataupun harta benda atau kemewahan yang ada di dalam dunia ini ialah benda-benda yang telah menipu daya. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada ayat yang pendek ini. Ayat Quran ni dia jenis ulama sebut qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Yang lapahnya pendek tapi maknanya panjang. Kita ni jenis terbalik, cakap panjang makna tak ada. Dia molek duduk daripada pukul 2 sampai pukul 4 petang kedai kopi, skepeng pun tak boleh pakai. Firman Allah ni qalla lafzuhu, pendek ya lapah-lapahnya, tapi kasura maknahu, yang banyak sangat makna. Dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi mensyarahkan bismillah saja berpuluh-puluh muka. Kuat sikit. Boleh. Orang yang biasa tengok kitab tafsir, buka kitab tafsir Al-Qurtubi, dia tafsirkan bismillah tu saja puluh-puluh lah muka. Ada tabak cetakan yang 45 muka, ada cetakan yang 60 muka, bismillah saja, belum masuk surah. Dalam tafsir Kabir Imam Fakhrul Razi 114 muka surah bismillah saja. Tu huraian daripada makhluk. Makna yang sebenar tidak habis, panjang. Jadi padanlah dengan ayat yang pendek ni. Allah kata innamal hayatud dunya, hanya senya kehidupan di dalam dunia ni mata'ul ghur, mata benda, harta yang menipu daya. Yang pertama, tiga perkara kita nak sebut. Yang pertama iaitu kehidupan kita di dalam dunia. Yang kedua, harta benda. Yang ketiga, menipu. Tiga ni kalau kita fahamlah ayat ni. Sebab turun ayat Quran bukan nak buat lagu. Kalau nak buat lagu je, nak mula-mula masuk surga orang pandai baca Quran, orang boleh buat lagu. Tapi ramai mana orang baca Quran boleh buat lagu, tapi bini kembang gantung. Nampak tak? Ada orang yang juara musabaqah, dapat pingak ni tinggi pada kepala dia, tapi dia buat riba lagi. Itu baca ayat Quran untuk amal. Sebab tu Imam At-Tabari kata orang yang tak kena tipu satu je, iaitu orang yang membaca Quran dan hadis lalu dia amalkan perintah-perintah dalam Quran dan hadis. Dia golongan tak kena tipu. Yang pertama Allah kata kehidupan di dalam dunia. Dunia ni kenapa kita sebut sama dunia. Dunia ni sekarang itu dipanggil dunia. Kita ada 5 alam. Alam arwah, alam kandungan, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Sekarang kita duduk alam yang ketiga, alam dunia, atau setengah ulama disebut alam syahadah. Sekalipun sekarang kita berada di atas angkasa, dipanggil dalam dunia. Dunia tanah hak kita pijak ni,
Bukan dunia tu bumi. Al-ardu. Hak tu bumi, hak bulat. Dunia hak kita ada sekarang. Mugi kamu duduk di langit ke, duduk atas matahari ke, duduk atas bulan ke, duduk atas dacing ke, tak ada kira. Bila sekarang maknanya dunia, faham? Tu dunia. Jadi, maka kita hidup bukan di dalam dunia. Kita bermula hidup daripada alam roh. Alam roh kita hidup, alam kandungan kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat pun kita hidup. Tapi hidup yang macam-macam. Hidup alam arwah, tak ada jasad. Tak ada jasad. Roh kita ada. Kita ni ada roh dulu, jasad kemudian. Faham? Sebab tu kita boleh sambut hari lahir, tapi kita tak boleh sambut hari jadi. Betul tak? Sebab hari lahir kita tahu. Mu berapa hari lahir? 24 hari bulan 2. Mu pula 23 hari bulan 9. Mu pula 34 hari bulan 8. Pasal apa dia boleh tahu? Pasal beranak tu Messi tulis tarikh. Hari lahir je kita boleh sambut pasal kita ingat tarikh. Faham? Sebab tu hari jasad keluar. Tapi hari jadi kita wallahu a'lam. Allah saja yang lebih tahu bila kita dijadikan. Betul tak? Sebab tu salah lagu selamat hari jadi. Lagu tu salah. Patut hari lahir. Faham tak? Jadi tak tahu. Allah menjadikan kita mula-mula dalam bentuk roh, lalu dikumpulkan di belakang sulbi tok nyang kita Nabi Adam. Betul tak? Tarikh tak tahu. Tapi kita yakin itulah roh dulu, jasad tak ada lagi, body tak ada lagi. Roh dulu dalam bentuk yang sangat halus, lalu Allah keluarkan sekali dulu di alam roh. Kata setengah ulama tafsir dalam syurga, kata setengah ulama tafsir antara tengah-tengah langit. Allah sapu belakang Nabi Adam, lalu kita keluar beramai-ramai dalam bentuk roh, bukan jasad. Kalau jasad tak boleh duduk berjuta-juta orang dalam seorang. Tu sebab tu Allah buat bila mengandung seorang, 2 orang, 3 orang, paling ramai 7. Tak ada orang mengandung 800 orang. Mati dia. Tu kita hidup lagi tu. Hidup. Dalil hidup Allah tanya kita pada alam roh tu, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita jawab. Ni cerita betul, ramai orang tak tahu ni. Dia sudah bercakap di alam roh dulu. Tak pernah dengar pun. Malam ni boleh dengar. Tu kita lah tu. Nampak? Tu sejarah kita. Tapi dah kita tak belajar sejarah, buta sejarah. Bila buta sejarah, kita tak boleh nak cemerlangkan diri kita. Faham tak? Cakap sedap, cemerlang, terbilang, gemilang. Ni bukan politik, ni roh. Macam mana kita nak cemerlang sejarah diri kita tak tahu? Betul tak? Pasal kita belajar sejarah lain, sejarah dia Hang Lipo, lagi Hang Toh, lagi Hang Lekiu, lagi Hang ambil berim. Dah salah sejarah dunia, tapi sejarah diri yang Allah letak di dalam buku sejarah yang paling original, iaitu Quran. Awak hang tak baca. Tu kita salah. Nampak? Bukan salah belajar buku sejarah sekolah tu. Ada sejarah Vietnam, ada sejarah Kampuchia, ada sejarah Afrika, ada sejarah Eropah, sejarah Jepun. Tapi sejarah kita, Allah kata kamu dulu halus, roh, duduk dalam Tok Adam,
Aku sapu belakang Tok Adam, kamu semua sudah keluar. Bila keluar aku tanya, alastu bi rabbikum. Masa tu semua orang yang akan hidup Allah kumpulkan untuk mendengar pertanyaan Allah. Ada orang Melayu, ada orang Siang, ada orang Sulu, ada orang Perancis, ada Filipina, ada Mongolia, ada Brazil, ada Sepanyol, ada semua ada. Allah tanya, adakah kamu nanti bila aku lahirkan ke dunia akan menjadikan kerajaan aku yang paling tinggi? Kita jawab, qalu bala syahidna. Semua qalu tu kalau orang mengaji ilmu sarah, maknanya semua mereka menjawab serentak. Bala. Bala apa? Bala Krishna, kan? Bala maknanya ya, bahkan memang benar, ya Allah, syahidna, hari ini kami pada masa itulah menjadi saksi jika kamu lahirkan kami ke dunia, kami hanya tunduk kepadamu ya Allah. Kita sudah jawab, ada dalam buku sejarah, bukan PMA, bukan ISPN, dalam buku sejarah Quran. Quran dia bukan hukum hakam saja, dia termasuk nasihat. Dia ada cerita alam barzah, dia ada cerita alam akhirat, dia ada cerita sejarah dulu-dulu. Nampak? Jadi sejarah yang paling lama kita belum dilahirkan, tu baru sejarah. Jadi kita hidup tak? Ya, hidup. Hidup yang tidak sempurna macam hari ni. Hari ni ada kaki tangan, ada mata, ada telinga. Faham? Dah hidup lagu tu, hidup lagu mana? Manalah kita tahu. Allah Maha berkuasa. Kemudian sampai masa kita pula dipindah duduk di dalam perut mak kita. Alam yang kedua. Bila masa tu jasad sudah terjadi umurnya 4 bulan. Jika Allah nak, maka berlakulah kehamilan. Perut mak kita ada jasad kita. Nama kau pandai lah nak nama, nak ubah. Ada orang buat embrio nak ubah. Pasal apa? Pasal orang dulu buat embrio, doktor. Kalau orang dulu buat mopiko nama dia. Faham? Ada orang buat nama janin, buat nama baby, kau pandai nak panggil apa pun. Tapi Allah khabar, bila 4 bulan jasad kita terbentuk, dibawa datang roh kita hak dulu tu, hak berjuta-juta tahun dah tu. Faham? Untuk bergabung dengan jasad, lalu hidup, yang dibangsakan hidup di dalam dunia. Ada jasad, ada roh. Nampak? Hidup. Hak pertama hidup. Sebelum tu alam roh tak ada. Nampak? Sebelum tak ada. Allah hidupkan dalam bentuk roh. Sekarang hidup di dalam kandungan. Hidup lah. Lepas tu keluar ke dunia, beranak orang panggil. Ada yang 6 bulan, ada hak 8 bulan mengandung, ada hak 9 bulan. Faham? Imam Maliki kata setengah ulama 4 tahun mak dia mengandung. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi pernah berlaku pada zaman Imam Hanbali, budak seorang jerang dia kata, Imam Hanbali, jerang aku mengandung 3 orang anak 12 tahun. Setiap seorang 4 tahun. Keluar tu boleh naik basikal dah. 4 tahun. Atau Allah punya kuasa. Hidup di dalam dunia pula. Ni hidup di dalam dunia inilah yang paling bahaya. Hidup di alam roh, tak ada syaitan boleh kacau. Hidup dalam kandungan, tak ada syaitan yang boleh hasut. Tapi bila keluar sekarang, ada diberi peluang kepada iblis, kepada syaitan untuk menghasut. Batu jadi 2 golongan. Golongan yang takut kepada Allah, golongan yang tak takut Allah. 2 je dia. Batu hak tak takut Allah tu banyak nama lah pula. Macam golongan yang takut Allah banyak nama kak. Golongan yang sabirun, yang sabar. Golongan yang muttaqun, orang panggil juga. Golongan yang jaga sembahyang.
golongan yang takut makan haram. Itu semua golongan takut Allah. Nah, golongan tak takut Allah pun ramai juga lah. Ada nama Komuni, ada nama Yahudi, ada nama Nasara, ada nama Buddha, ada macam-macam peseng. Nah, jadi hak bahaya sekali hidup di dalam dunia. Kerana kita ni tepat Allah suruh beramal. Dalam perut mak kita dah wajib semayang. Duduk diam dah. Berapa masa mu tubik, mu keluar. Tapi bila dalam dunia dia ada wajib semayang, wajib mengaji, wajib belajar fardu ain, wajib zakat, wajib puasa, wajib pergi ke Mekah. Banyak dah lah. Nah, masuk alam kubur habis cerita. Nah, sekarang ni hak paling bahaya. Kerana apa bahaya? Kerana Allah beri banyak kebaikan-kebaikan. Banyak kelebihan-kelebihan. Nah, iaitu nikmat. Ramai orang kufur nikmat. Nah, ujian dengan nikmat. Ujian bahasa Melayu, Arab panggil bala. Bala. Nampak? Ada orang diuji dengan susah, ada orang diuji dengan senang. Nah, ni dalam Malaysia ni orang yang tak suka hukum Quran ada tak? Ada tak? Orang tak suka sunnah Nabi ada? Ada. Cuba kita cek IC dia, Islam ke Yahudi? Islam. Oh, orang buat kuliah, buat ceramah, gantung poster, gigi kerak. Orang masjid kau kutik duit lah, minta derma dengan orang ramai, orang ni wis sumbangan, buat banner, satu banner 150, 3 banner 450. Nah, panjang atas pokoknya Tok Bila panjang balik ni, Tok Siok panjang kuning, JKK tukang jolok. Mana nak bagi kemas, dia mari malam dia guting pula. Nah, ni lagu dia. Aja kita cek IC dia, yang tukang guting banner, tukang kerak tu. Nah, IC dia Islam ke Yahudi? Islam. Tengok tarikh lahir. Di Langkawi ke tempat lain, Langkawi ke Jerusalem. Itu masalah. Nah, bila kecil beranak cari agama, bila nak mati cari agama, tengah-tengah lawang agama. Betul tak? Dah. Tak pelik kalau yang benci ulama, benci tok guru, benci kuliah, benci pada hukum Quran, benci kepada hadis. Kalau dia Yahudi tak pelik kita pun tak marah, memang jenis dia dah. Tapi IC Melayu. Apa dah? Agama Islam. Oh, naik motor tengok, oh tak ada orang. Panjat pokoknya guting. Jadi nak tengok beruk naiknya. Pernah tengok tak? Beruk naiknya. Beruk ni dia naik, dia ambil nyo. Ada tak beruk guting banner? Maknanya dia bodoh dari beruk lagi. Beruk dia ambil nyo je, daun-daun tak cabut. Nah, itu masalah manusia. Tapi ni bukan berlaku di Langkawi. Ni cerita ni berlaku di Afrika Tengah. Cerita. Ini masalah sungguh. Pasal apa beranak mun cari tok imam, cari tok bila, cari masjid, cari agama. Beranak ikut agama, nak mati ikut agama, tengah-tengah lawang agama. Apa benda mu ni? Tengok beranak orang bau, panggil tok bila. Messi kata Muhammad bin Salim. Ada apa Messi? Dak ni azan. Azan telinga kanan, komak telinga kiri. Alhamdulillah ikut Islam beranak. Tapi bila besar lawang agama. Orang duduk dengar orang ngajar, dia duduk tengok orang joget. Tak ada. Orang duduk tengok kitab, dia duduk tengok pertunjukan fashion. Orang duduk dengar hadis, dia duduk dengar lagu. Bila beranak suruh bang, suruh azan.
Faham? Nah? Bila tengah-tengah tak ikut agama. Nah, kalau tahu gitu beranak tak usah azan lah. Ambil lagu siang pasang. Tak? Made in Thailand. Tak? Buka telinga kanan dia. Ke mana? Nah, ni masalah. Tak cukup dengan azan telinga kanan, qamat telinga kiri. Cari buah kema. Nak tak buah kema? Buah ni? Tamar. Oh, do cakap Arab. Buah kurma. Faham? Orang Terengganu panggil khema. Tak cukup dengan bang. Ambil khema. Buat benda. Tahnik. Kenapa tahnik? Belah mulut. Ambil khema. Majlis. Belah mulut. Cukur jambu. Dapat apa ni? Belah dengan khema ni. Sunnah. Faham? Bukan wajib pun. Ulama tak ada kata pun wajib tahnik dengan khema, tak ada. Ulama kata sunat. Faham? Maknanya tak ada ke, tak mau pakai khema, pakai bulut panggang boleh? Tak ada masalah. Tak. Tapi oleh kerana nak ikutnya ke agama, hak sunat pun ikut juga. Ambil khema, belah mulut, ambil ganyeh di langit-langit budak. Pasal apa? Ikut agama. Pasal apa ikut agama? Kecek lagi ikut agama. Bila budak tu besar, lawan ulama. Tulis dalam Facebook ni, ulama-ulama ni tak tahu apa. Mereka tidak tahu tentang pembangunan. Boleh dia kata ulama-ulama tak tahu, dia lebih pandai lagi. Kalau gitu kecek-kecek jangan belah dengan kurma, belah dengan sepaket RZ. Ada. Betul tak? Mu nak ikut agama, tengah-tengah mu gagah besar dah lawan agama. Jangan kata gitu ke ulama. Faham? Ulama ni dia tak kacau benda yang bukan bidang kuasa dia. Dia hak agama, mu kena ikut lah. Kita kalau kereta kita exhaust rosak, kita wagi beki exhaust. Pemain exhaust kata, kena tukar dah ni. Baik exhaust ni memang kena tukar, tak boleh pakai. Kalau tidak, rosak enjin. Kita lawan dah dia. Tak. Pasal dia pandai exhaust. Motor kita pula bunyi ketak-ketak dalam enjin. Pergi ke bengkel motor, pemain motor kata, ni timing longgar dah ni, kena tukar ni, tangan piston kena tukar ni. Kita tak lawan, kita ikut. Baik rumah kita pula pecah, keluar air kot celah dinding. Mari pemain kata, ni bukan pecah. Ini masalah ni daripada meter ni, sumbak ni. Kita ikut, pecah dinding, belah mozek. Pasal apa? Pasal kita tahu dia lebih tahu dari kita. Tapi dalam bab agama, bila ulama je tegur, kita tak akan ikut. Dalam bab izah kereta kita ikut, dalam bab pasal mozek kita ikut, baiki atak kita ikut, bab doktor kita ikut, bab ulama tak ikut, lawan. Betul tak? Patut nak masuk syurga Firdaus. Sedap gamuk mu. Mu ingat syurga Firdaus ni benda balang raya. Dia ada syarat nak masuk syurga. Kalau dunia nak senang, kena ada kepandaian. Boleh buat kerja kita ni. Akhirat gitu juga nak senang, dia kena ada tiket syurga, tiket dengan amalan. Iman dan takwa. Dua ni beres lalu. Cukur pula rambut, ikut sunnah. Ni masalah bagus, alhamdulillah. Tapi tengah-tengah tu lawan agama tu rugi. Pasal lawan agama, pasal kita balik pada agama. Dulu kita tak ada fa'ahyakum, Allah hidupkan kita ni nanti pula alam yang keempat, summa yumitukum, Allah akan matikan kamu pula. Esok lusa mati. Ni orang yang duduk di alam barzah lama mana dah.
Cuba kita duduk di atas kubur. Malam ni pergi di kubur di kampung, duduk daripada pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi. Duduk kat situ. Jangan bawa air, jangan bawa nasi. Nak, susah hati dah kita. Baru 4 jam duduk. Bayang orang yang ditanam tahun lepas, setahun duduk di alam barzah. Nak, tu hak tahun lepas mati. Bayang hak zaman Mahsuri. Tak? Lama mana dah? Zaman hang tua tu 600 tahun dah. Zaman Nabi 1500 tahun dah duduk dalam kegelapan alam barzah. Zaman Firaun 5000 tahun dulu dah duduk di dalam kubur. Tak? Summa yuhyikum, lepas pada alam barzah Allah akan bangunkan balik. Balik ke mana? Balik kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Last sekali Allah akan bawa semua sekali untuk dibicarakan di hadapan Allah. Mahkamah yang paling adil, mahkamah padang mahsyar. Hebatnya mahkamah ni, semua raja-raja akan dibicarakan. Kita tak usah cakap cak ayang apa? Cak ayang berok kapur. Semua raja-raja dunia, presiden, gubernur, semua akan dibicarakan. Betul tak? Dalam keadaan ketakutan. Tak usah kita. Allah akan tanya, ni ambil duit mana? Hak ni ambil duit mana? Hak ni mu ambil ni duit mana? Hak ni projek lagu mana boleh? Sila jawab, balik awal. Sekarang ni SPM, CJ Pelajaran Malaysia Arab. Ke apa ni? Kalau dok pah, dok lulu, tak ada masalah. Tahun depan boleh ambil semula. Tak pah bahasa Malaysia, buat bahasa Malaysia saja ketah. Dok pah juga 6 kali SPM. 6 kali 8I. Dah apa? 6 kali dapat SPM boleh makan nasi ke? Tu budak-budak baru ni keluar benda PMA. Dapat 8I. Ni malam ni duk makan rojak. Nampak tak? 8I makan rojak. Tapi SPM CJ Padang Mahsyar. Balik awal tu. Raja tak boleh jawab, raja akan dikatok oleh malaikat-malaikat. Presiden tak boleh jawab, presiden akan dipukul, diazab oleh para malaikat. Mahkamah hebat akhirat. Lagi kita cerita. Yang dunia dulu ni. Kenapa Allah kata mata benda harta ni menipu kita? Sebab tengok yang kupur harta boleh bawa dalam kubur. Tak boleh bawa. Masih hidup sayang sangat ke kereta dia. Ayah kita, ayah dia sayang. Masih hidup ayah dia sayang kereta ni. Masa mula-mula beli tu 6 bulan tak buang plastik. Tak. 6 bulan plastik. Bukan kereta komang-komang, kancil. Ring ni gonyoh, otoso, polis. Tak. Comel kata dia. Letak strike. Sayang sungguh. Dekat minyak tu gambar stiker orang kecing. Nah, letak hi-fi dalam, tukar speaker, subwoofer, spider terus. Nah, steering, bos steering sport. Tengah jalan, tengok anak makan aiskrim, makan coklat, berhenti kereta, makan tahu pup. Takut menitik. Tapi bila mati bawa dah kereta dalam kubur. Dah. Bini si mati kata ke Tok Bila tukang kapang mayat. Tok Bila, ayah kita ni, laki kita ni sayang sungguh kereta ni. Jadi kalau kita tanang kereta-kereta boleh tak?
Tok Bila kata tak boleh, siapa nak gali kubur besar-besar. Faham? Hak ni pun nak tanah lakimu pun saja ni 3 jam tak siap lagi kubur ni. Faham? Bini dia kata pula, kalau tak boleh kereta, kalau kita bubur steering saja boleh tak? Nak selit celah kanda tu. Tak boleh. Itu menipu daya. Kita datang kosong, balik kosong. Faham? Balik kosong lagi kain kapang kain kapang. Orang usung sini pakai usung kanda ke pakai bubur atas pokli? Kanda usung ke? Naik kanda. Tu hakikat hidup kita. Allah kayanya, Allah kereta Mercedes Volvo 2 biji. Balik naik kanda. Atuk dah mu pakai Mercedes, balik ke Mercedes bagi kat kubur. Ikat mayat atas depan kat cerminnya duduk gitu. Tak. Dah mata'ul ghurur, harta yang telah menipu kita. Kerana harta dunia ni bukan harta kita. Harta sebenar kita Allah akan bagi di dalam syurga. Betul tak? Harta Allah dah ambil balik. Ada sekarang harta pinjaman. Dalilnya bila kita mati, ayah kita mati, tanah tu boleh ke kita pula? Kita mati boleh ke anak pula? Pinjam. Last kali Allah ambil balik semua. Tu. Tapi pinjam pun action dah. Hodoh. Baru pakai Viva tak berhenti masjid. Tok Bila abang Allahu Akbar tak mari. Lalu saja, pagi lalu sekali masuk opeh, petang lalu sekali balik opeh. Lalu kot depan masjid. Singgah tak ada masa. Sibuk. Samsung dah baru pakai Viva. Belum Viva Elite. Betul tak? Dah macam mana? Baru pakai kereta kecil je. Dah sembahyang dah. Ini masalah. Pasal apa? Pasal action dengan barang pinjam. Tuang sakit hati tengok. Kita pinjam barang tuang dia, lepas tu kita buat depan tuang dia. Tuang dia bengang tengok. Allah ni tengok kita marah ni. Pasal kita pinjam kereta Allah. Faham tak? Ni baju ni hak Allah ni. Ni mata kita hak Allah, tangan hak Allah, kaki Allah bagi pinjam. Tiba-tiba lawang dia, marah Allah Ta'ala. Tapi Allah marah tak macam kita. Kita marah genyek-genyek tangan tak tumbuh pun. Geram aku. Aku dapat, aku tiba mampus. Gitu je. Tapi Allah Ta'ala bila dia marah, wa'lamu annallaha syadidul iqab, ndaklah kamu tahu bahawasanya Allah ini bila dia marah maka seksanya tersangat-sangat azab. Tak marah apa dia pinjam ke kita? Dulu kita tak ada, dilahirkan kita. Bila kita lahir dia bagi kekuatan, dia bagi mata boleh tengok, telinga boleh dengar, kaki boleh berjalan, boleh berlari, tangan boleh pegang, boleh buat kerja. Dia bagi pekerjaan, bagi motor, bagi kereta, bagi bini, bagi anak, bagi tanah, bagi rumah. Tiba-tiba lawang Allah Ta'ala. Tu kena lagi, tak boleh lari dah. Ketua hakim negara akan dibicarakan di hadapan Allah di akhirat nanti. Ketua hakim jangan main. Kerja yang paling bahar gaji kerja hakim. Tak? Kerja gaji murah tukang rumah. Nampak tak? Kerja kontrak. Kerja sama je tapi gaji lain-lain. Pasal apa? Pasal hakim ni payah nak cari orang bijak macam dia. Nak kerja rumah batu ramai orang boleh. Bangla boleh. Nak masuk pagi pukul 9, sekilo paku. Gantung kat pinggang. Tong sampai pukul 6 petang.
Siapa bekok tangan-tangan ni. Sekilo paku. Faham tak? Paku je kayu. Berapa gaji? Sebulan? 1,500. Pagi sampai petang katok. Ketua Hakim Negara masuk, masa dia masuk dia katok. Tum. Berdiri. Selamat pagi Ya Arif. Betul tak? Dia pun duduk. Pakai kulit naka. Tak apa. Ke benda orang panggil, kita panggil kulit naka tu. Orang makan kambing. Habis bicara dah 10 minit, pum dia katok dengan tukur dia. Aku ada tak? Tak ada. Dia pun balik. Seminggu 2 kali kerja, gaji 40,000. Betul tak? Dah ada kira. Hakim pun akan dibicara di mahsyar nanti. Dalam mahkamah Allah sendiri menjadi hakim. Tangan dan kaki menjadi saksi. Balik awal masa tu. Masa ni boleh kabel bawah. Dah tak kira. Ni kita cerita hal orang besar-besar. Orang kecil-kecil tak usah fikir memang berat dah. Dah. Kita lalu sampai traffic light. Hijau. Sini hijau kau Langkawi. Kalau jalan. Hijau tak? Rasa-rasanya seluruh dunia hijau kalau jalan. Betul tak? Dia ada 3 je lampu ni. Syarat hijau, kuning, merah. Biru tak ada. Dah. Ni bukan politik. Jangan. Ni lampu isyarat. Betul tak? Jadi kita sapa dekat lampu isyarat lagi. Hijau. Nak jalan tak boleh. Pasal apa? Pasal menteri lalu. Betul tak? MB lalu dulu. Dia merah, kita hijau. Siapa jalan? Patutnya kita jalan. Tapi pasal apa dia jalan? Pasal dia tak bayar rotek. Betul tak? Kita bayar tunggu dulu. Menteri pula nak jalan, raja lalu. Siapa kena berhenti? Menteri kena berhenti, raja kena jalan dulu. Faham tak? Pasal raja lebih besar, lebih hebat daripada menteri. Raja pula jalan, yang tinggi sekali dah tu. Ada lembu melintas. Siapa kena berhenti? Raja berhenti, lembu jalan. Betul tak ni? Siapa besar sekali? Itu Allah buat supaya kita berfikir. Betul tak? Tak ada kelebihan dah kita. Jangan rasa kita lebih. Rombongan raja-raja ni, nak pergi mesyuarat raja-raja. Tak kira raja mana pun. Lembu ada naik kau, duduk atas lain putih, lenggang, tidur. Nampak? Takkan nak pergi juga. Trafik. Pi. Tak jadi apa. Lembu pun tengok. Lembu besar sekali. Tujuannya supaya kita tidak sombong. Ada kita lebih, ada orang lebih. Tak ada orang yang lebih sekali melainkan Allah Ta'ala. Allah buat menteri dengan lembu takkan nak gigak lah, bodoh langgar lembu. Lembu kata aku jalan dululah bodoh. Lembu kata. Ni marah kat aku, mampu aku ni. Janganlah marah. Nasihat untuk raja-raja, menteri-menteri. Tak? Agama kan nasihat. Janganlah tangkap. Kalau nak tangkap semua. Lepas aku seorang sudah. Dia tipu kita. Cari kata mula-mula masuk jawatan kerajaan, kau taruhlah duit, sipang duit lah RM50 sebulan. Bila pecing baru siap buat rumah. 180,000 nak.
Lama mana tu nak buat rumah? Duk simpan duit 30 tahun. Tiba-tiba boleh duduk. Siapa tak 30 tahun? Tak siapa. Tu tipu panggil. Kalau kita cari duit 30 tahun, lepas tu bila buat rumah siap, duduk pula 3 tahun baru seri. Betul tak? Tapi 30 tahun buat rumah, simpan duit, duduk 3 tahun saja. Kena molek 3 hari je. Faham tak? Nah, lepas majlis buat naik rumah, tuan rumah turun rumah. Naik keranda juga. Kena ingat kita ni. Tazkirah ni tazkirah, memperingatkan. Bukan kata mengata, beringat. Nah, raja pun kita kena nasihat, menteri pun kita kena tazkirah. Nah, jangan marah dah. Nah, kalau terasa aku nak buat apa? Tak ada tazkirah tak bagus. Kita last sekali balik pada Allah. Batu bila tengok orang mati, inna lillah, kita milik Allah. Anak mati, inna lillah, anak milik Allah. Kalau milik aku tak mati lagi, takkan kita nak anak kita mati umur 4 tahun lemah main parit. Tapi bukan anak aku milik aku, anak aku milik Allah. Batu suruh kata allazina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allah puji golongan ni sekali je dalam Quran sebut. Orang-orang yang apabila Allah timpakan suatu perkara yang tidak baik, bukan mati, yang tidak baik, musibah, maka mereka akan menyebut kita milik Allah. Dan kita akan balik kepada Allah, bukan balik kepada Putrajaya. Keluar masjid selipar hilang, inna lillah. Tapi kita tak kata inna lillah. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji. Yang kita reti iaitulah inna lillah orang mati, orang mampu. Kalau tak mati tak kata tu adat kita yang salah. Inna lillah bukan untuk orang mati. Quran tak kata orang mati. Musibah. Apa musibah? Buka kitab-kitab lugah Arabiah. Al-musibah ma asabatil mu'min, perkara yang tak molek menimpa orang yang beriman. Tu musibah. Keluar masjid, oh hilang selipar, tu imam. Inna lillah. Tu bila kata, awak siapa pula mati? Tak ada siapa mati, selipar hilang. Selipar hilang pun inna lillah. Macam tu lah Tok Bilal ni bodoh. Faham tak? Bukan Tok Bilal sini lah, kat lain. Faham tak? Tok Bilal Eskimo. Tok Bilal tanya selipar Tok Imam yang mana satu? Amboi takkan tak kenal selipar aku yang tu lah, gambar Angry Bird tu. Faham tak? Maknanya kita bila nak kata mati, nak kata inna lillah mati, tu salah. Buang khurafat tu. Inna lillah bukan untuk mati, inna lillah untuk perkara yang tidak baik berlaku pada kita. Nabi kata sekali pun kena selumbar duri yang kecil, pegang tangga, ada selumbar, faham selumbar? Buang. Inna lillah, kami milik Allah, aku milik Allah. Kalau milik aku tak kena. Faham? Balik-balik tengok lah, pokok kita ni makan di lembu orang, inna lillah, sunat. Kalau pokok milik kita, orang tak boleh makan. Naik atas rumah pula, tengok ada orang curi dah pula duit kita RM15 duduk tepi tikar. Inna lillah, kita milik Allah, termasuk duit aku milik Allah. Allah nak ambil bila-bila masa. Kalau duit milik aku tak akan hilang. Sebab hak Allah Ta'ala berlaku. Bukan kita ni. Kalau kita tak faham ni, syirik. Ada orang syirik dengan sebab berobat, ada orang syirik dengan sebab cari duit, ada orang syirik dengan sebab beramal. Dia kata doktor boleh menyembuhkan. Ini syirik. Ramai mana orang syirik? Siapa kata doktor boleh menyembuhkan, itu syirik namanya. Dia telah menduakan Tuhan. Kerana menyembuh ni sifat Allah Ta'ala seorang aja.
Tak ada orang boleh menyembuh, hanya Allah. Baru sah kita kata la ilaha illallah. Kalau kita kata doktor boleh menyembuhkan, tabib boleh menyembuh, maka kita sudah kata dua Tuhan di alam ini. Tu kena belajar, tak rugi belajar. Faham? Duit mu tak hilang dalam bank. Mu dalam bank ada 4,000, mari kuliah 4,000 juga. Bukan jadi 3,000. Mari pakai jam seko, balik kuliah seko juga. Bukan ustaz minta jam, mai sini. Faham tak? Betul tak? Tapi yang untungnya mu mari bodoh, balik cerdik. Mari gelap, balik cerah. Mari tak dapat pahala, balik pahala, berguni-guni. Doktor tak boleh menyembuh. Kalau doktor boleh menyembuh, maka mak doktor kalau sakit tak mati. Allah yang menyembuh. Sebab tu Nabi kata, Allah anta syafi. Ya Allah, hanya kamu seorang yang boleh menyembuhkan penyakit. La syifaa illa syifauka. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan hanya daripadamu. Baru betul kita kata la ilaha illallah, tiada menyembuh selain Allah. La ilaha illallah, tiada kerajaan selain kerajaan Allah. Nak dia belaka. La ilaha illallah, tiada yang boleh mudarat selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang memiliki dunia ini melainkan milik Allah. Baru sah kita tauhid. Faham? Doktor boleh menyembuh, doktor tak boleh menyembuh. Doktor merawat. Biar faham sikit. Dia merawat. Allah izin sembuh, Allah tak izin tak sembuh. Betul tak? Ada tak mak doktor sakit mati? Anak doktor, mak doktor tua dah umur 68, 70, sakit pula, sakit jantung, buah pinggang. Anak dia laki-laki doktor. Doktor sini panggil apa? Doktor. Terengganu doktor. Faham tak? Doktor tu bahasa orang putih, Melayu panggil bomo. Gelak lah dah. Pengamal perubatan, betul tak? Arab panggil tabib, Cina panggil sensei, India panggil apa? Naleka. Apa? Nampak? Melayu panggil bomo, tapi kita panggil bomo, doktor marah dia. Tok bomo. Pasal bomo makna orang yang mengamalkan perubatan. Doktor orang yang mengamalkan perubatan. Tabib mengamalkan perubatan. Apa nama lain-lain? Pasal bahasa lain-lain. Nampak? Dari mak dia sakit, dah doktor, mesti dia beri rawatan special ke sama dengan orang lain sakit? Kalau anak dia doktor, mak terlantar dalam wad, sama tak? Tak. Lain, istimewa. Kawan-kawan anak dia doktor tu kawan juga, doktor juga. Sebab doktor dia tak kawan dengan mak rempit. 4-5 orang doktor berusaha untuk menyembuhkan, merawat ibu kepada doktor pakar ni. Rawat boleh dah, ambil alat-alat bubur sebelah, buat mari canggih-canggih. Pasal apa? Mak ni anak dia ketua pakar di negeri hospital Al-Ustaz. Jadi doktor-doktor lain semua mari kumpul belaka. Letak dengan apa hak nyawa tu, equalizer. Tu hak bola besar, power amp. Wah belaka. Faham? Ni muka pakar gini hak jet MIG tu. Special case pasal mak seorang doktor pakar, ketua pengarah kesihatan. Tapi bila Allah nak mati tak? Mati. Mari malakul maut, assalamualaikum, bunyi. Faham tak? Equalizer jadi straight. Main sim, apa tak ada Twitter ni? Bagi tinggi sikit base, tak ada lah, straight je. Mati.
Pasal apa? Allah ni yuhyi wa yumit. Dia yang beri hidup, dia yang beri mati. Yang wak sebelah dia tu pak cik tua. 13 hari dah duduk dalam wak, macam nak mati. Bangun congok. Tak ada orang mari tengok, tak ada orang rawatan special case, tak ada. Doktor kata tak boleh buat apa, bangun. Mana anak cucu tak main? Ini masalah. Kita tak faham, akhirnya jadi syirik. Duit banyak boleh menyenangkan kita, syirik. Kita tak faham ni. Ni tua dah ni nak masuk kubur, tak faham lagi ni. Duk kata orang kaya senang, la ilaha illallah. Duk kata orang banyak duit senang, kan? Orang banyak duit bukan orang senang, tu orang banyak duit. Duk kata orang banyak tanah senang, hoi, siapa ajak hang? Orang banyak tanah bukan orang senang, dah orang apa? Orang banyak tanah. Faham tak? Orang senang, kita orang senang ni. Nah, ada kuliah maghrib boleh mai, ada tafsir boleh mai, ada semayang boleh pi. Orang senang. Ramai ada orang yang duit banyak tak boleh mari. Nah, itu orang susah tapi duit banyak. Oh, kita rasa nak angkat tangan boleh. Ada tak Tuhan tak beri angkat tangan? Ada? Dalam wak. Kaya tapi tangan tak boleh angkat. Pasal apa? Sakit. Ya, tengok dalam wak. Jangan tengok hospital sini. Sini ada hospital pakar ada. Tak ada tak ada. Pinu kalau start. Satu malam duduk wak RM1,000. Kalau KL. RM1,000 wak dia, bukan wak macam kita ni orang kampung. Wak kita satu wak je 60 katil. Ayah haji banduan. Ayah haji banduan. Betul tak? Tapi orang kaya-kaya Tan Sri, koprak. Nah, pimpinan. Menteri. Satu malam je RM1,000. Belum masuk rawatan. Dia punya katil dia pakai remote control. Dengar urut. Boleh urut pula. 1,000 satu malam. Orang kaya jangan main. Nak angkat kaki naik kaki. Pusing kot ni. Estro ada. Sakit nak mampus tu, estro. Facebook ada. Katil kita sakit, wak ramah ni lah. Nak naik, panggil cucu lah, pulas ke bawah. Faham tak? Belipak dua toki. Faham tak? Tapi sama bila sudah sakit, Allah sudah tidak izinkan guna harta dia. Mata'ul ghurur, kerana harta dia adalah penipu semata-mata. Pergi tengok koprak ada 6 bilion dalam bank, ada 6 juta dalam bank. Kereta je 8 biji. Hak paling murah sekali BMW 7 Series, tu pun bukan dia bawa, bibi bawa pergi beli sayur. Dia naik lain Bentley, Aston Martin. Tapi siapa masa Allah tak izin duduk atas bed hospital. Betul tak? Pasal Allah sudah tidak izin harta awak diambil manfaat. Duduk atas bed hospital. 8 bilion ada dalam bank, bila sakit air kosong saja minum. Betul tak? Pergi hospital orang kita hak Komang punya, air ni juga masuk kok lengan. Pergi hak datuk-datuk raja-raja, air ni juga. Betul tak? Dah patut mu orang kaya ni, orang miskin tak apa air kosong. Orang kaya 6 bilion, orang yang keempat paling kaya dalam Al-Ustaz. Takkan air kosong, kurang-kurang air 7up. Ada. Nak suruh fikir. Itulah harta kita. Kadang-kadang dia tipu kita sampai kita tak sempat nak semayang. Harta punya pasal. Ramai orang kena tipu. Tak dah nak semayang. Ingat, siapa yang tidak ada solat, tidak ada Islam bagi dia. Tak ada kira siapa-siapa. Mu raja, mu menteri, mu rakyat, mu rahang,
tak ada kira. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada semayang baginya, tiada agama baginya. Jangan takut pada siapa-siapa. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut kepada manusia, takut hanya kepada Allah. Orang tak ada solat, tak ada agama. Tak ada kira apa-apa. Orang tak ada solat, dia akan dimazab dalam neraka sakar. Mu pemasuri ke, mu siapa ke, neraka sakar. Tu tak ada solat. Yang syirik, tak belajar agama, tak faham, makan haram, semua ibadat ditolak kalau makan yang haram. Nah, 30 tahun dulu kita ambil papan sekeping rumah jiran kita, tak khabar ke dia, wajib kena pulang balik. Kalau tidak, hadis kata mani qatata'a haqqam ri'im muslimin aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil hak orang lain tanpa izin, maka wajib atasnya masuk neraka, diharamkan masuk syurga. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, walau kana yasira, kalau dia curi sikit je. Nabi kata walau qadiban min araq, sekalipun sebatang kayu api, tapi hak orang lain wajib masuk neraka. Bayangkanlah kalau kita ambil harta rakyat, betul tak? Kena pulang balik, kalau tidak wajib masuk neraka. Allahu Rabbi. Tapi bila takwa tak ada, iman tak ada, tak apa, masa setan kata ambil hang ada kuasa lah ni, ambil nampak, pulun dulu, buat tak nampak dah lah. Kena ingat kat lagi apa prek-prek nak bagi ihsan apa. Susahlah kita. Sebab itulah tujuan tazkirah, supaya kita kembali ke pangkal jalan. Tuhan buat kita ni ingat suruh seronok-seronok je, cari harta, cari duit, seronok dengan anak bini. Tak. Tu sementara saja. Hakikatnya wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku cipta kamu jin dan manusia untuk beribadat kepada aku. Tak usah nak sombong, tak usah nak hebat. Akhir sekali masuk kubur. Bila masuk kubur, no kabel, tak ada kabel boleh tolong. Macam tadilah, mu ada kuasa, aku ijaz, aku kena berhenti, mu lalu dulu. Dalam kubur tak ada gitu. Soalan tetap sama, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka, dan seumpamanya. Habis setiap orang kena tanya soalan yang sama. Boleh jawab, Nabi cerita diluaskan kubur sejauh mata memandang. Tak boleh jawab, dipukul oleh malaikat. Kita kata mu tak takut ni neraka ni makan harta haram ni, ambil harta orang secara zalim ni. Awak Rasulullah ni, awak tak takut ke? Ni duk buat maksiat ni. Orang duduk dalam masjid, duduk tengok ulama, duduk tengok kitab, dia duduk atas petah, duduk berjoget. Tak takut? Tak apa, tak takut juga, tapi tak berapa takut mana. Itulah orang yang buat perkara-perkara yang Allah larang ni, orang ni lebih bodoh dari lembu. Tak kira siapa-siapa pun. Kalau tak lebih bodoh pun sama dengan lembu. Lembu ni tak wajib belajar peladu ain. Kalau lembu wajib, malam ni penuh dengan lembu dulu. Sebab dia main awal, minggu lepas main dah. Tapi dia tak wajib, wajib manusia saja. Kita ambil lah lembu-lembu mana pun. Lembu Langkawi lah senang. Langkawi ada lembu tak? Ada. Esok ambil lembu Langkawi sekor. Lepas tu bakar kertas surat khabar, jangan banyak, dalam 10 helai bakar, biar nyala api.
Bila api nyala, ambil lembu tu heret, biar dia lalu ke atas api. Lembu tu lalu tak? Lalu tak? Ha. Tapi orang yang sengaja langgar hukum Allah, dia akan dibakar dalam api neraka. Mana dia nak masuk dalam api? Mana cerdik dia ke lembu dia? Ha. Lembu api suat kapur kecil pun lembu tak boleh masuk. Kita api neraka yang 500 tahun dinyalakan, daripada hitam menjadi merah, jadi hitam, jadi putih, bertukar-tukar warna. Kita nak masuk. Siapa yang nak masuk neraka? Ramai. Cuma kita tak boleh tentu. Nabi sebut, Allah sebut, kita sebut. Orang tak semayang masuk neraka, kita sebut. Tapi jangan sebut nama Pak Mat, Pak Leh. Jangan sebut gitu. Orang makan rasuah masuk neraka, Nabi sebut, kita sebut. Tak kira siapa-siapa pun. Orang yang sombong tak masuk syurga, tak ada kira. Mu untuk imam, mu untuk bilal, mu ustaz, mu tok guru, sombong masuk neraka. Pasal sifat-sifat tu diterang oleh Allah dan Rasul. Jadi agama ni benda, agama ni dunia dan akhirat. Tu agama. Agama bukan maknanya ada janggut. Agama bukan maknanya ada kepiah gini, piah ni luar tu boleh beli 5 riyal. Agama bukan maknanya pakai jubah. Nah, mula-mula iman. Yang nombor 2, takwa, dan kemudian beramal soleh. Cari dunia, cari akhirat. Cari dunia, cari akhirat. Cari duit, cari pahala. Cari duit, bagi pahala. Baru orang panggil hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Senang di dalam dunia ada duit, senang di akhirat ada pahala. Betul tak? Kita duit saja cari, macam orang gila. Turun pagi balik malam, turun pagi balik malam. Malam esok ada orang main ni ada masjid kita ada kuliah tafsir. Dia kata malam esok tak boleh, malam esok ada mesyuarat. Dan malam ni tak boleh juga. Malam ni ada bini nak pi apa tahu, kawan dia hari buat hari jadi apa tak tahu. Tak boleh. Dan malam lusa ada ni belajar Quran. Mai betul Fatihah ulama daripada gurun mai. Malam lusa tak boleh. Malam lusa nak naik KL 3 hari. Nak pergi tengok projek baru. Minggu depan masjid kita ada ulama daripada Kuala Lumpur mai. Minggu depan hari apa? Minggu depan hari Khamis. Khamis tak boleh. Khamis pergi ambil ni duit kat bank. Dah hari Jumaat dah, hari Jumaat. Hari Jumaat siapa mai? Hari Jumaat tak buat apa, kita buat makan. Hari Jumaat boleh. Ni orang kata jenis lembu. Faham tak? Makan je boleh, masjid tak boleh mari. Siang keluar, batas petang balik. Mu tengok lembu tu, pagi keluar pergi makan rumput, petang balik. Pagi keluar, petang balik. Manusia sama macam lembu. Kalau pandai cari makan, cari duit saja, tak cari agama bekal akhirat, dia sama dengan lembu. Siapa kata sama? Allah kata. Allah kata ke mana? Wahum kal an'am. Betul tak? Dalam Quran, mu cari molek. Jangan cari dalam komik pedang Setiawang. Dalam Quran. Allah kata wahum kal an'am, mereka ini seperti lembu. Pagok dah lah malam ni. Kuat dia tiba kita malam ni. Siapa suruh panggil? Tahu tak pasal apa orang panggil nama dia lembu? Kalau boleh jawab, Ferrari sebiji 430. Tak tahu. Orang panggil anjing laut pasal muka macam anjing, tapi duduk dalam laut. Anjing laut. Lembu. Pasal apa nama lembu? Siapa tahu? Nak tahu tak jawapan dia? Tak mau. Tahu tak pasal apa dia panggil lembu? Pandai sebut je tak? Pasal apa? Dari tadi suka kuat. Pasal apa panggil lembu? Nak tahu tak? Aku pun tak tahu.
Tapi bila Allah kata mereka ini seperti an'am ni 4 jenis binatang kalau kita ke Quran. Lembu, kambing, biri-biri, unta. Faham? Kalau kita tengok lembu lah. Jadi orang-orang yang tidak ambil bekal agama ni ialah macam lembu. Tak ada kira siapa-siapa. Kena ke diri kita ke, kena ke anak menakang ke, kena ke pak menakang ke, kena ke bini ke, tak ada kira. Kalau doktor, tapi doktor tak cari bekal akhirat, doktor lembu. Kalau menteri tak cari bekal akhirat, lalai, menteri lembu. Faham tak? Kalau rakyat lalai dari akhirat, rakyat lembu. Betul tak? Pak Allah kata gitu. Ustaz tak boleh kata macam tu, dia Tan Sri tu, Tan Sri lembu. Aku takut apa? Ni tazkirah. Bukan jangan sebut nama, tak baik. Faham? Batu orang dulu-dulu kalau dia nak pergi tazkirah, dia berdoa kat tangga rumah dia, ya Allah berilah malam ini aku yang kena. Tu. Nah, kita nak tazkirah tapi bagi orang lain kena. Ni memang Yusof sebelah aku ni, padat muka ni. Jadi jangan kita masuk dalam dunia telah menipu kita, jangan. Biar kita sempat mencari bekal di dalam kehidupan di dunia. Ingat. Sebab yang terakhir, yang best sekali memang akhirat. Itu yang terbaik. Islam bukan makna bila kita pergi dengar agama bersama dengan ulama kita kena buang duit, kena bakar katil. Tak. Kaya, miskin, sama je. Tapi kita telah beragama, telah ikut agama, Allah redha. Bila Allah redha, kehidupan di akhirat tidak sama lagi. Sekarang ada orang miskin, ada orang kaya. Betul tak? Tak apa, jaga solat belaka. Minat tak apa, solat jangan minat, fardu ain jangan minat. Saya tak minat belajar tauhid, saya minat tasawuf. Dah lewat gitu. Ni bukan SPM, ambil lukisan tak ambil agama. Faham tak? Kereta kalau kita kenderaan mesti yang terakhir sekali adalah yang terbaik. Betul tak? Siapa pakai kereta? Pakai kereta. Nama apa? Dulu pakai apa? Mula-mula sekali basikal ke motor? Mula-mula basikal. Motor dulu. Motor Ducati. Honda apa tu? Honda 70. Honda Cup. Cup chai. Lepas tu kereta apa? Nissan. Sekarang kereta tu juga. Okey, kalau ada duit lah, murah rezeki, nak pakai kereta apa? Kalau ada duit murah rezeki, contoh Honda Accord. Lebih molek. Ferrari. Tu. Mula-mula pakai Honda Cup. Lepas Honda Cup ada duit sikit, Nissan Sunny. Kita tanya dia nanti kalau banyak duit, Ferrari. Mana nak khabar tu fitrah manusia. Makin lama makin baik. Betul tak? Tak ada orang mula-mula dia bisnes, dia pakai wajah. Bila bisnes dia berkembang, maka dia tukar Viva. Sekarang dia sudah kaya, ada 16 buah kilang, maka kereta dia kancil. Ada tak gitu? Tak ada. Mesti makin baik. Mau pakai kereta mana? Dulu motor. Dulu. Sekarang? Dulu kereta motor apa? Suzuki Cup. RGB. Sekarang kereta apa? Polo. Kalau nanti nak beli apa pula kalau kaya? Golf, GTI. Tu dia. Maknanya itu fitrah manusia, tidak salah. Seluruh dunia gitulah. Daripada kurang semakin baik, semakin baik. Tukar kereta.
kereta dia akan bertambah baik. Nah, yang last mestilah lebih baik. Siapa yang sudah pakai 3 kali kereta, mesti kereta dia sekarang lebih baik daripada yang pertama. Betul tak? Maka yang last kali paling baik. Semua orang akan pakai keranda. Betul tak? Semua akan pakai keranda, betul tak? Pakai Golf pun akan pakai keranda, sekarang pakai Viva pun akan pakai keranda, sekarang pakai Mercedes pun akan pakai keranda, menunjukkan kenderaan terakhir adalah yang terbaik. Tu hakikat kita. Kita akan naik belaka. Bila kita akan naik belaka, semua orang minat tak minat akan naik. Pergilah test drive dulu. Tu tazkirah dia. Faham tak? Patut di masjid-masjid yang berada keranda tu, bubuh satu tulis test drive. Faham tak? Kau rasa dulu, pusing kampung dia tulis test drive. Tapi ni jangan jauh sangat. Tok Bila, Tok Siok, AJK, JKK, dia akan angkat pusing masjid. Rasa dulu, tutup keranda, duduk dalam tutup, pusing masjid. Pasal kita akan naik, baru ada rasa insaf. Baru rasa nak balik kepada pangkal jalan. Tu tujuan dia. Lagu-lagu mana pun akan naik belaka kereta tu. Yang hebat, pasal apa dia paling hebat? Pasal dia ada 6 orang driver. Faham? Nampak? Kereta Mercedes ke apa ke, seorang driver. Ni 6 orang. 6 orang pula tu. Semua pakai serban, pakai ketayap. Tu yang best. Jadi nak khabar, jangan sampai dunia tipu kita. Bila kita balik ke akhirat dalam keadaan tak ada bekal. Ada apa? Ada barang yang kita tinggal. Tinggal banglo 8 biji, tanah 15 relung, mah 15 pikul, bini pun 4 ekor. Faham tak? Anak ramai doktor, engineer, arkitek, tapi balik kosong. Tanam dia macam tanam lembu mampui, tanam dia macam tanam tikui mampui. Tak boleh menjawab soalan di dalam kubur nanti. Faham tak? Jangan jadi gitu. Kerana yang kita ada sekarang semua sudah tidak laku bila kita mati. Duit tak laku, mah tak laku, jawatan tak laku belaka rumah banyak apa semua. Yang laku amalan sekarang. Sama sekali, innal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal dengan amal soleh. Gunakan kuasa yang kita ada untuk tolong rakyat, tolong Islam sebelum terlambat. Kalau kita ada kuasa, kita tolong diri kita untuk kaya kita saja, maka terbuka pintu neraka untuk kita. Bila masuk dalam balik awal kita, sakitlah kita dulu, kini dan selamanya. InsyaAllah kita ada sejam lagi nak jawab soalan, boleh tak?